simpan, dia takkan penuh. Sebab yang bocor tu makin besar. Mungkin kering. Kita pergi ambil, masuk, kita pergi ambil lagi, belum sampai lagi dah kering. Itulah situasi yang berlaku dalam negara kita sekarang. Kita tak tutup. Dan kalau nak kata pendirian saya sebagai pengalaman yang ada sikit sebanyak dalam bidang percakaian, saya cuma kata macam ni. Saya kata, kalau saya jadi kerajaan, saya tidak sampai hati nak perkenalkan cukai ini kepada rakyat Malaysia. Saya tak sampai hati. Saya tidak tergamak untuk kenakan cukai ini kepada rakyat. Sebab tu saya tak faham kenapa pemimpin kerajaan sekarang tergamak ataupun sampai hati nak kenakan cukai baru. Istilah dia macam tu saja. Kerana apa? Sebab macam Sazwani kata cakap tadi, pengurusi bercakap, sekarang kalau kita ada duit 1,000, dulu 1,000 kita boleh beli 10 barang. Sekarang oleh kerana harga barang naik, dengan 1,000 kita cuma boleh beli 5 barang saja. Betul tak? Dulu kita beli 10, sekarang kita beli 5. Tapi tak pasal-pasal pula, oleh kerana harga barang tu tinggi, dalam masa yang sama nilai duit kita pula jatuh. Tak semena-mena. Baik-baik kita boleh beli 5 barang dengan harga 1,000, dulu 10, sekarang tinggal 5. Jatuh pula nilai wang atau duit kita. Sekarang ni kita cuma boleh beli 2 saja. Jadi cuba bayangkan rasio ni. Daripada 10 kita boleh beli 5. Daripada 5 tak pasal-pasal kita hanya boleh beli 2 yang kita mampu beli ni, kerajaan sampai hati nak perkenalkan cukai, nak ambil lagi duit daripada. Cuba you bayangkan. Sebab tu pendirian saya, kalau saya jadi kerajaan, saya tidak sampai hati atau tergamak nak perkenalkan benda itu sekarang. Sebab tu saya kata, dari segi efisiensi, dari segi technical, GST ni kepada orang yang umum memang bagus, kerana dia boleh dapat duit yang banyak. Tetapi pada perspektif orang ramai ataupun rakyat dalam satu negara, it is a very bad situation to be imposed a new set of law ataupun taxation law. Tak boleh. Sebab itu, kalau tak nak percaya saya, tak apa. Tapi sekurang-kurang dengarlah Tun Mahathir cakap, dia orang tua kan. Now please listen to him. He has 30 years experience in the government. Yang lebih penting, 20 years as sukong keluar di dalam kewangan. So dia kata, jangan buat lagi, hold on, jangan buat, postpone. Takkan tak mau dengarlah dia cakap. Sebab ada reason dia. Jadi saya, pendirian saya, Sazwani pun sama. I think semua orang pun sama, adik-adik sama. Kita jangan buat dulu. Sistem ni bagus, tapi bila tahap tu betul, it is a perfect timing, baru kita buat. Masa tu semua orang ada wang yang banyak, pendapatan yang banyak, I think we didn't mind to pay. Betul tak? Ya? Pendirian saya macam tu. Tapi janganlah kata saya hasut supaya kita menolak GST. Tidak. Tangguh GST, kan? Kalau perlu berharap, kita berharap lah. Maksudnya, untuk pendirian hari ini, since ekonomi it is not that profoundly, kita tangguhkan dulu. Ya? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada YB Azan Ismail. Jadi sebagai seorang mahasiswa, dan ini adalah masa-masa berharga untuk kita membongkar segala rahsia yang ada di Malaysia ni. Saya cubalah recap sikit persoalan yang kita akan tanyakan kepada lecturer kita. Pertamanya apa? Hutang yang banyak. Lagi satu apa? Currency money, duit kita, dan GST. Bagaimana dia tiga-tiga komponen ini mempengaruhi rakyat Malaysia. Jadi situ adalah satu cabaran untuk kita bertanyakan kepada lecturer-lecturer yang ahli dalam bidang ini. Boleh? Dan seterusnya saya menanyakan soalan kepada panel yang kedua. Untuk sesi yang ketiga, ini diberikan kesimpulan dan resolusi atas apa yang telah dibahaskan selama ini dalam wacana.
pendirian sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita ni belum lagi muncul Malaysia 2020, wawasan 2020. Saya takut juga saya dan sahabat-sahabat sekalian tak dapat kelip mata 2020. Tak tahu dah mati dah 2020 tengok hutang yang banyak. Jadi bagaimanapun saya ajukan soalan ni kepada saudara panel yang kedua. Dipersilakan. Sekali lagi pendirian sebagai mahasiswa. Okey, soalan ni sekali lagi pendirian. Okey, jadi di sini di sini saya masih sama dengan pendirian KPIM tadi, iaitu kami tidak setuju JST dilaksanakan pada masa sekarang akibat daripada keadaan ekonomi semasa. Mungkin apabila semua rakyat dah kaya, tidak ada miskin tegar dan jurang pendapatan pun tidak jauh bezanya, mungkin kita boleh menerima JST itu dilaksanakan. Jadi kita kembali semula kepada apa tujuan pelaksanaan JST tersebut. Kerajaan melaksanakan JST adalah untuk menambah pendapatan negara daripada 13 bilion daripada cukai SST kepada 23 bilion cukai JST tersebut. Jadi dan kebergantungan kerajaan kepada minyak dan gas di negara ini. Tapi kita boleh lihat bagaimana kita boleh cari selain melaksanakan JST, kerajaan boleh membuat banyak lagi benda untuk mendapatkan hasil pendapatan ini. Selain daripada JST, tak payah buat JST, kita boleh dapat pendapatan lebih banyak daripada JST ini. Yang pertamanya adalah kerajaan tak buat lagi cukai untuk orang-orang kaya. CGT, Capital Gain Tax, Windfall Tax dan juga Super Rich Tax belum lagi dilaksanakan. Macam negara-negara lain, dia melaksanakan cukai Super Rich Tax. Orang itu terlalu kaya, jadi orang yang terlalu kaya ini dikenakan cukai lebih banyak daripada orang-orang yang miskin, orang-orang yang berpendapatan sederhana. Tetapi sekarang ini kita lihat bagaimana golongan bawahan yang miskin punya OKU pun bakal membayar cukai. Tapi bagaimana dengan orang kaya? Sehingga mengakibatkan 40 orang terkaya ini meningkat sebanyak 12%. Seterusnya kita lihat kerajaan juga boleh mendapatkan pendapatan negara tanpa melaksanakan JST dengan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam kerajaan itu sendiri. Seperti apa yang saya sebut tadi, CFI, Global Financial Index melaporkan bahawa lebih 800 bilion duit hilang dalam tempoh 10 tahun. 800 bilion ini lebih tinggi daripada jumlah hutang negara. Seterusnya ialah kerajaan kena sedar, kenalah mengawal perbelanjaan dan menstrukturkan perbelanjaannya. Kita kena sedar, sepertinya macam saya, kalau kita gaji RM3,000, kita jangan pakai Ferrari. Artinya kita jangan belanja melebihi pendapatan negara untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah kekurangan dana, nak cari dana lebih macam mana. Kena guna GST, kena cukaikan rakyat. Berbelanja membuat banyak benda, tapi akhirnya yang membayar cukai adalah rakyat. Kita lihat. So itu kita kena tahu tujuan pelaksanaan GST ini adalah untuk meningkatkan hasil negara akibat daripada peningkatan hutang negara yang hampir mencecah siling 55%. Jadi di sini saya berharap mahasiswa boleh bersama-sama untuk memikirkan kewajaran GST ini dilaksanakan pada masa sekarang. Jadi sebagai mahasiswa dan sebagai orang muda, saya prihatin terhadap masa depan saya, terhadap masa depan kita semua, di mana kita merupakan satu generasi yang tak mampu nak beli rumah. Kalau gaji 3-4 ribu, jangan harap nak beli rumah di Klang Valley. Saya baca satu laporan, nak beli rumah di Klang Valley ni gaji dia 13,000 ke atas. So rumah kecil dia dah bernilai 500,000, 300,000 dan sebagainya. Jadi saya harap mahasiswa yang bitara boleh memikirkan mengenai apakah yang akan terjadi apabila
apakah yang akan berlaku apabila GST dilaksanakan nanti, dan apakah apa yang kita kata apakah kesimpulan, apakah cara penyelesaian kita untuk berhadapan dengan GST tersebut. Jadi itu saja daripada saya, wakil daripada PBIM. Terima kasih kepada saudara Safwandi atas pendirian yang teguh. Sebagai anak muda, sebagai mahasiswa itu sendiri, kita perlu dan semestinya ada pendirian. Kita bukan lalang, kita bukan belalang. Kita mesti ada pendirian, dan sebagai seorang mahasiswa, seperti mana yang saya cakapkan lagi, kita kena membongkar dan terus membongkar rahsia-rahsia supaya kita seronok belajar. Kita inilah masa-masa emas sebelum menjadi warga emas. Nanti menjadi warga emas, pemikiran pun lambat, kedip mata pun lambat. Warga perak, nanti suruh nyanyi kat pentas. Okey, terima kasih kepada kedua panel kerana telah kita teruskan kepada sesi soal jawab. Peruntukan masa yang diberikan adalah 10 minit. Bermula daripada sekarang. Teruskan ajukan soalan siapa nak diajukan dan tanyakan soalan. Teruskan saja.